No gold is not enough. Hai, salam semua. Bertemu sekali lagi dalam channel Cikgu T. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Salam semua, tajuk PMP kita pada hari ini ialah huraikan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara Islam di Madinah. Pada bahagian pendahuluan, para pelajar boleh menyatakan tentang biodata Nabi Muhammad, kemudian menyatakan tentang kepimpinan Nabi bermula selepas kebangkitan baginda sebagai rasul dan pemimpin agama. Nabi Muhammad mempunyai ciri-ciri kepimpinan terpuji dan sifat-sifat inilah yang menjadi asas kepimpinannya dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin umat dan negara Madinah. Pegangan dan teras kepada kepimpinan Nabi Muhammad ialah wahyu, iaitu Al-Quran. Pada bahagian isi, Cikgu T mempunyai satu tips untuk dikongsi bersama pelajar, iaitu ciri-ciri kepimpinan ideal Nabi Muhammad ialah FAST. F untuk fatanah, A untuk amanah, S untuk sidik dan T untuk tabligh. Jadi, secara tidak langsung, pelajar akan berjaya menjawab 4 perenggan dengan menyatakan ciri-ciri kepimpinan Nabi. Baiklah, untuk menjawab isi yang pertama, iaitu F, fatonah. Fatonah bermaksud kepintaran, kecerdikan dan kebijaksanaan. Setiap rasul wajib bersifat fatonah, terutamanya dalam memahami ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Para rasul dianugerahkan kekuatan ingatan dan ketajaman akal bagi menyempurnakan tugas menyampaikan ajaran Islam, termasuk menghapuskan kekeliruan, menegakkan iman dalam hati manusia, menyatakan hukum-hukum dan menghadapi perbahasan dan perbincangan sengit dengan musuh-musuh. Nabi telah berjaya menghadapi golongan Yahudi dan munafikin serta membalas hujah-hujah mereka dengan pertolongan wahyu. Isi kedua iaitu ciri kepimpinan Nabi iaitu A, amanah. Bermaksud para Nabi dan Rasul wajib menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya sekalipun harus mengorbankan jiwa raga. Contohnya, Nabi Muhammad SAW digelar sebagai Al-Amin, seorang yang boleh dipercayai dan amanah. Tidak diragukan bahawa sifat amanah dan keluhuran budi Nabi menjadi penyumbang utama kepada penyebaran risalah Islam. Buktinya, Nabi sentiasa mematuhi isi kandungan perjanjian Hudaibiyah yang telah dimeterai bersama antara penduduk Madinah dan musyrikin Mekah. Ciri kepimpinan yang ketiga iaitu S, bermaksud sidik, iaitu tutur kata dan tingkah laku. Sifat benar wajib ada pada Rasul dalam semua perkara sama ada percakapan, perbuatan maupun hati. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Buktinya, Nabi mengotakkan janji dengan membebaskan sebahagian daripada tawanan perang Badar setelah mereka menepati syarat penebusan diri, iaitu berjaya mengajar kanak-kanak Islam membaca dan menulis. Ciri yang seterusnya iaitu T, tabligh. Para Rasul wajib menyampaikan iaitu tabligh apa-apa yang diterima iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia tanpa disembunyikan. Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikan walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan ancaman. Nabi menyampaikan segala ajaran, peringatan, hukum-hukum, berita gembira dan buruk kepada seluruh umatnya. Contohnya, Nabi menghantar utusan dakwah ke seluruh semenanjung tanah Arab sekaligus menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Di samping itu, Nabi juga mengutuskan Muaz bin Jabal dan Abu Musa untuk menjalinkan hubungan diplomatik dan seruan dakwah kepada kerajaan Yaman. Selain itu, para pelajar juga boleh menyatakan ciri kepimpinan Nabi Muhammad ialah adil dan saksama. Nabi telah memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang berpaksikan kepada kebajikan dan keadilan serta menghapuskan segala bentuk penindasan. Beliau melaksana dan menguatkuasakan segala peraturan dan hukuman tanpa mengira agama dan nasab. Buktinya, keadilan dalam hukuman potong tangan terhadap pencuri walaupun jika pencuri itu ialah Fatimah, anak kesayangan Nabi sendiri. Nabi juga membahagikan harta rampasan perang secara adil kepada tentera-tentera yang terlibat. Selain itu, ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW adalah bersifat tegas. Nabi mengambil tindakan tegas terhadap kaum
kaum Yahudi yang telah mengkhianati piagam Madinah. Sebagai contoh, kaum Bani Kainuka telah diusir dari Madinah kerana menjatuhkan maruah seorang wanita Islam dan memperlekehkan kemenangan tentera Islam dalam Perang Badar. Selain itu, ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW ialah mahir berpolitik. Nabi telah mengasaskan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Tindakan ini berjaya mengukuhkan pengaruh kerajaan Islam Madinah di samping menyebar luas dakwah Islamiah ke seluruh pelosok semenanjung tanah Arab. Beliau menggunakan kaedah diplomasi dengan menghantar perutusan dan warkah kepada pemimpin-pemimpin luar. Seperti contoh, Ala bin Hadrami dihantar Nabi Muhammad sebagai wakil membawa surat kepada Munzir bin Sawah iaitu Raja Bahrain. Raja Munzir berbesar hati menerima utusan itu lalu memeluk Islam. Baiklah, itu adalah antara ciri-ciri kepimpinan Nabi yang telah berjaya membina masyarakat pelbagai kaum dan bersatu padu dan menjadikan Madinah sebuah kerajaan yang kukuh dan disegani. Diharapkan dengan penerangan dan info yang diberikan oleh Cikgu T dapat memberi manfaat kepada semua. Berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye! Untuk mendapatkan info-info dan video-video yang selanjutnya, jangan lupa klik video yang selanjutnya.